Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang kedua di bawah tajuk pangkalan data, iaitu reka bentuk pangkalan data. Okey, standard pembelajaran kita yang kita nak cover hari ini ada 3. Yang pertama kita nak tengok apa itu kunci primer dan kunci asing. Yang kedua kita nak tengok ERD untuk memodelkan data hubungan. Dan yang ketiga kita nak tengok macam mana kita nak reka bentuk pangkalan data kita dengan menukarkan ERD kepada skema hubungan. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, kunci primer dan kunci asing. Okey, sebelum kita tengok kunci primer dan kunci asing, kita kena tahu dulu kunci hubungan. Sebelum ni, masa kita bincangkan tentang set hubungan antara entiti, kita dah bincang antara entiti dengan entiti. Bila ada dua entiti kita nak hubungkan, kita akan hubungkan dengan satu kata kerja yang dekat tengah-tengah tu. Kita panggil sebagai hubungan. Okey, jadi kunci hubungan ni dia adalah nama atribut khusus dalam jadual untuk mengekalkan integriti data hubungan. Kita nak pangkalan data kita ada integriti data, kita nak dia tekal. Jadi untuk menghubungkan dia, kita mesti pilih atribut yang khas, atribut yang khusus dalam setiap jadual tu untuk kita kekalkan integriti dia supaya data tu tepat, sah, valid. Okey, dan dalam kunci hubungan ni dia ada dua jenis yang kita panggil sebagai kunci primer, yang selepas ni saya akan tulis sebagai KP, dan kunci asing yang kita akan kenal sebagai KA. Okey, dua jenis kunci primer dan kunci asing. Kedua-duanya adalah di bawah kunci hubungan. Okey, jom kita tengok satu persatu dulu. Okey, kunci primer. Apa itu kunci primer? Kunci primer ialah satu atau gabungan atribut yang mengandungi nilai unik untuk mewakili setiap baris rekod dalam jadual. Okey, dalam sesebuah jadual kita ada atribut ataupun medan. Okey, dalam entiti kita ada atribut. Entiti dan jadual sebenarnya adalah benda yang sama. Cuma beza dia dalam ERD, dalam rajah perhubungan entiti, kita panggil sebagai entiti. Tapi bila dalam pangkalan data jadual, kita panggil sebagai jadual. Tapi nama entiti dan nama jadual adalah sama. Dan dalam setiap entiti ada atribut. Dalam jadual pangkalan data pun ada atribut ataupun medan. Daripada kesemua atribut yang ada untuk setiap jadual, kita kena pilih satu atribut yang boleh jadi sebagai kunci primer. Okey, jadi calon ataupun atribut yang sesuai untuk dipilih sebagai kunci primer mestilah atribut yang mengandungi nilai unik yang mana dia mampu membezakan setiap baris rekod dalam jadual. Contoh, jadual pelajar. Kita ada atribut seperti nombor kad pengenalan pelajar, nama pelajar, alamat, nombor telefon, subjek dan sebagainya. Jadi daripada atribut-atribut ini, satu atribut yang mengandungi nilai unik yang mampu membezakan antara satu rekod dan rekod yang lain adalah nombor kad pengenalan pelajar. Yang mana dalam jadual pelajar ni kita boleh tengok setiap pelajar akan ada nombor kad pengenalan yang berbeza. Maka kunci primer paling sesuai dipilih ialah kad pengenalan, nombor kad pengenalan. Okey? Dan dalam kalau awak tengok dekat rajah ni, primary key dia ada dua. Dia ada simple primary key, dia ada composite key. Simple primary key maksudnya kunci primer tu ada satu sahaja dalam jadual tu. Composite key maksudnya dia ada lebih daripada satu atribut yang boleh dijadikan sebagai kunci primer. Yang mana bila kita pilih satu atribut tu, dia masih tak mampu untuk membezakan rekod. Jadi kita kena combine dengan satu lagi atribut untuk jadi sebagai kunci primer dan kita akan namakan dia sebagai composite key ataupun kunci komposit. Ini boleh berlaku dalam pangkalan data yang lebih besar. Bila ada banyak hubungan, maka kunci komposit boleh berlaku. Nanti kita tengok contoh. Okey. Contoh untuk simple primary key. Okey, kita ada jadual buku, contohnya kita ada atribut nombor ISBN, tajuk buku, harga. Dan daripada tiga atribut ini, kunci primer yang paling sesuai ialah nombor ISBN. Biasanya, nama kita tak pilih sebagai kunci primer sebab nama ada kebarangkalian dia untuk sama.
Okey, jadi biasanya kunci prima kita pilih dari yang berjenis angka ataupun nombor. Okey, so dalam kes ini nombor ISBN paling sesuai untuk kita jadikan sebagai kunci prima. Begitu juga dengan jadual yang kedua. Kita ada IDP, kita ada nama dan juga alamat. Jadi kunci prima yang paling sesuai ialah IDP. Dan untuk mengekalkan integriti data, kita kena pastikan bahawa dia tidak berulang rekod ni. Okey, so bila dah ada C0019, dah tak boleh ada C0019 lagi. Biasanya untuk mengekalkan integriti data ni, kita akan buat dia sebagai auto number. Kalau awak perasan, bila kita daftar, okay, kat mana-mana tempat kita pergi, bila kita daftar, nombor tu dia akan auto generate. Kenapa dia buat auto generate? Sebab dia tak nak nombor tu berulang. Biasalah manusia, kita akan buat kesilapan. Jadi bila kita set sebagai auto generate, bila nombor tu dah keluar, dah takkan ada nombor tu keluar lagi selepas itu. Okay, alright. So apa ciri untuk kunci prima sebenarnya? Kunci prima tidak boleh dibiarkan kosong. Maksudnya, bila kita dah create attribute tu, contoh kita buat borang, kita suruh pelanggan kita isi nombor kad pengenalan. Dan kita set nombor kad pengenalan tu sebagai primary key. Jadi, nak tak nak, pengguna dia kena enter juga nombor kad pengenalan tu. Dia tak boleh dibiarkan kosong sebab dia adalah primary key. Kalau dia sebagai kunci utama kosong, macam mana kita nak refer ataupun nak rujuk kepada hubungan dengan jadual lain? Okey, itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh nilai berulang. Sebab dia unik, dia tak boleh ada pengulangan data yang sama. Yang ketiga, penggunaan nama adalah kurang sesuai. Saya dah explain tadi. Okay, contoh kunci primer yang biasa kita guna, ID staff, nombor kad pengenalan, nombor gaji, nombor akaun, ID murid, ID macam-macam lah yang berkaitan dengan nombor. Biasanya. Okey, saya tak kata nama tu tak boleh guna. Boleh, tapi dia kurang sesuai. Tapi kalau dia mampu untuk membezakan antara setiap rekod, nama juga boleh dijadikan sebagai kunci prima. Tapi awak kena pastikan bahawa tiada nama yang sama berulang untuk kunci prima tersebut. Okey, selesai kunci prima. Next kita tengok kepada kunci asing. Kunci asing ialah atribut yang menghubungkan kunci prima dalam jadual yang lain. Kunci asing sebenarnya ialah kunci prima dari jadual yang lain. Okey, contoh dekat sini. Kita ada dua jadual. Kita ada jadual pelajar dan kita ada jadual fakulti. Kita nak hubungkan pelajar dengan fakulti. Contoh hubungan ialah pelajar mendaftar fakulti. Okey, jadi dalam jadual pelajar, kita ada nombor matrik, nama pelajar, alamat, fakulti ID. Dalam fakulti, kita ada fakulti ID dan fakulti. Nampak tak kat sini? Dua-dua jadual ada nama atribut yang sama iaitu fakulti ID. Okey, dekat jadual pelajar, kita nampak nombor matrik ialah kunci prima. Dan dekat jadual fakulti, fakulti ID ialah kunci prima. Bila kita buat hubungan antara pelajar dengan fakulti, kita letakkan fakulti ID ni dalam jadual pelajar, kita tumpangkan dia dan kita namakan dia sebagai kunci asing. Kenapa kita nak letakkan fakulti ID dalam jadual pelajar? Sebab kita nak tunjukkan bahawa ada hubungan antara pelajar dan fakulti. Ada hubungan antara jadual pelajar dan jadual fakulti. So itu tujuan kita letakkan kunci prima fakulti ni dekat kunci asing jadual pelajar. Boleh tak kita nak letak nombor matrik ni dekat fakulti sebagai kunci asing? Boleh, tak ada masalah. Salah satu, kita tak perlu letak dua-dua. Kalau kita dah letak fakulti ID dekat pelajar, kita tak perlu lagi letak nombor matrik dekat fakulti. Cukup salah satu sahaja. Tapi dia ada keadaan-keadaan dia. Kita tak boleh simply suka-suka nak letak mana. Dia bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada kekardinalan. Sama ada dia one to one to many atau many to many. Okey, benda tu saya akan explain nanti. Kalau saya explain sekarang nanti awak confused. Cukup sekadar awak tahu kunci asing sebenarnya dia adalah kunci prima dekat jadual lain. Bila kita buat hubungan dengan jadual lain, kita pinjamkan atau kita pindahkan dia satu kunci prima tu kepada jadual yang tadi untuk kita tunjukkan bahawa dia ada hubungan. Bila kita dah pindahkan fakulti ID dekat fakulti ni kepada jadual pelajar, adakah fakulti ID dekat fakulti ni hilang? Tidak. Fakulti ID dekat fakulti masih lagi ada.
Okey, just kita buat satu lagi tambahan dekat jadual pelajar. Ingat, tujuannya untuk menunjukkan bahawa ada hubungan antara jadual pelajar dan jadual fakulti. Suka saya bagi contoh, sebelum-sebelum ni pun saya biasa bagi contoh. Contoh paling mudah ialah kad pengenalan awak. Kad pengenalan awak ada nama awak. Nama awak itu ialah identiti awak. Tapi dekat kad pengenalan awak juga ada nama ayah awak. Tapi dekat kad pengenalan ayah awak ada tak nama awak? Tak ada kan? Kenapa dekat kad pengenalan awak ada nama ayah awak? Untuk menunjukkan bahawa awak ada hubungan dengan ayah awak. Okey? Cukup sekadar nama ayah awak ada dekat kad pengenalan awak. Tak perlu dekat kad pengenalan ayah awak pun ada nama awak juga. Macam tu contoh dia. Okey? Saya ulang Nama ayah awak ada dalam kad pengenalan awak untuk menunjukkan bahawa ada hubungan antara dua individu ni. Okey, tak perlu nama ayah awak ada dekat kad pengenalan awak, nama awak pun nak kena ada dekat kad pengenalan ayah awak. Tak perlu. Kalau nama anak pun kena ada dekat kad pengenalan ayah, macam mana kalau ayah tu ada lebih daripada seorang anak? Berapa keping kad pengenalan dia nak pakai, nak simpan semua nama anak dia. Macam tu lah kes ni. Okey, boleh ya? Okey, so next kita tengok. Ini pula ciri-ciri bagi kunci asing. Kunci asing ialah atribut nilai kunci prima daripada jadual sasaran. Jadual sasaran tu macam tadilah pelajar tu Okey, tujuan dia untuk menghubungkan dua atau lebih jadual. Bila kita nak hubungkan antara entiti saja, confirm akan wujud kunci asing. Kunci asing tu nak dapat mana? Daripada kunci prima jadual yang berhubung dengan dia. Okey, kunci asing boleh mengandungi nilai berulang. Walaupun dia adalah kunci prima dekat jadual lain, tapi bila dia dah jadi kunci asing, dia boleh berulang. Sebab dia bukan kunci prima dah. Dia hanya menumpang sebagai kunci asing sahaja. Jadi datanya boleh berulang. Okey, dan yang terakhir, satu entiti ataupun satu jadual boleh mempunyai lebih daripada satu kunci asing. Katakan ada hubungan antara 3 jadual. Okey, 3 jadual. Jadi, satu jadual tu boleh ada lebih daripada satu kunci asing. Sebab dia berhubung dengan 3 jadual. Okey, contohnya macam ni. Okey, kita ada jadual buku, jadual pelanggan dan jadual jualan. Jadual buku kita ada kunci prima nombor ISBN. Jadual pelanggan kita ada kunci prima ID pelanggan. Dan jadual jualan kita ada ID jualan sebagai kunci prima. Dan kalau awak tengok kat sini, nombor ISBN ni daripada jadual buku, ID pelanggan daripada jadual pelanggan. Ini yang saya kata kunci asing boleh ada lebih daripada satu. Bila dia berhubung dengan 2 jadual lain, maka kedua-duanya akan jadi kunci asing pada jadual tersebut. Okey. Dan kalau awak tengok kat sini, ID jualan, dia tak berulang sebab dia kunci prima. Tapi dekat nombor ISBN ni nampak dia berulang. ID pelanggan pun dia berulang, C0019. Tak ada masalah. Sebab dia tak boleh berulang dekat jadual dia sahaja yang mana dia adalah kunci prima. Bila dia pergi jadual orang lain, dia jadi kunci asing, dia boleh berulang. So, itu beza antara kunci prima dan kunci asing. Okey, clear. Next, kita pergi kepada gambar rajah perhubungan entiti ataupun ERD. ERD stand for Entity Relationship Diagram. Okey, dia adalah satu teknik grafik untuk memodelkan data. Kalau awak ingat lagi, model data ada 4. Kita ada model data hierarki, rangkaian, hubungan dan berasaskan objek. Tapi untuk kita punya syllabus, kita akan fokus kepada model pangkalan data hubungan. Okey, dalam ERD, dia ada 4 komponen, iaitu entiti, hubungan, atribut dan kekardinalan. Bila soalan minta awak lukis ERD, mesti ada keempat-empat ni. Barulah ERD awak akan lengkap. Okey, macam mana cara ataupun proses untuk melukis ERD? Pertama, reka bentuk mestilah mengandungi data yang lengkap dan diperlukan sahaja. Okey, entiti dan atribut tu mestilah dipilih yang betul-betul diperlukan. Tak perlu tambah benda-benda yang kurang penting sebab dia akan membuatkan pangkalan data awak akan jadi serabut dan sukar untuk dihubungkan. Reka bentuk hendaklah memudahkan penyimpanan, pencarian dan pengemaskinian. Simple So mudah nak simpan, mudah nak cari, mudah nak update. Kalau awak pun awak tak suka kan isi borang yang banyak sangat partikular yang kena fill.
Awak suka borang yang simple. So kita kena design yang betul-betul penting dan perlu untuk kita bangunkan sebagai pangkalan data. Mesti menggunakan model data yang sesuai, misalnya model pangkalan data hubungan yang popular. Jadi kita nak guna ni lah, model pangkalan data hubungan. Sebab dia senang, dia mudah, dia paling simple. Okey. Kemudian set hubungan. Set hubungan yang dihasilkan daripada ERD boleh diwakilkan dalam dua format, iaitu perwakilan teks dan juga perwakilan grafik. Okey, kita tengok. Ini adalah perwakilan teks. Perwakilan teks, okey, ini adalah ERD, yang mana pelanggan dan buku ialah entiti, beli ialah hubungan, ID, nama, alamat adalah atribut untuk pelanggan, nombor ISBN, tajuk buku, penulis ialah atribut bagi entiti buku dan kekardinalannya ialah many to many. So ini adalah satu ERD. Bila kita nak tukar format dia kepada perwakilan teks, kita hanya perlu keluarkan sahaja nama entiti, pelanggan, open bracket, ID, KP iaitu kunci primer, koma, nama, koma, alamat. Senaraikan sahaja semua atribut yang ada dalam entiti tersebut dan tutup kurungan. Dan entiti yang kedua iaitu buku, kita ada nombor ISBN sebagai kunci primer, tajuk buku, penulis dan sebagainya. Dan sekiranya kita ada kunci asing, kita boleh tambah macam ni, KP ni, tapi kita tukar kepada KA. Okey, itu pernyataan teks. Manakala pernyataan ataupun perwakilan grafik pula, sama sahaja, cuma bentuk sahaja berbeza, yang mana kita buat jadual, kita senaraikan, kita gariskan kunci primer. Kalau tadi kunci primer kita wakilkan dengan bracket ni, kemudian kita tulis KP, tapi dalam perwakilan grafik, kita hanya perlu gariskan sahaja kunci primer. Kalau nak tulis macam ni, KP macam ni pun, tak ada masalah. Tulis sahaja di sebelah nombor ISBN dan juga ID. So ada dua cara untuk menunjukkan dia adalah kunci primer. Sama ada awak tulis KP ataupun awak gariskan atribut tersebut. Dan untuk kunci asing, sama ada awak tulis KA ataupun awak gariskan titik-titik-titik untuk menunjukkan dia adalah kunci asing. Sekiranya ada. Okay? Okay. So kita dah habis. Kalau ada masalah boleh PM saya untuk pertanyaan dan penjelasan lanjut. Terima kasih.